perempuan itu, dia melihat muka perempuan itu tidak ada. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini FJ nak menceritakan kepada korang satu kisah yang FJ dapati daripada laman web mstar.com.my, di mana ada dalam laman web tersebut ada bahagian mistik. Jadi benda ni telah di-share oleh FJ punya subscriber kot dalam Instagram, dalam DM personal FJ. Dia suruh FJ ulas lah berkaitan dengan kisah ini. Jadi apa yang FJ nak buat sekarang, FJ akan bacakan terlebih dahulu akan kisah tersebut. Lepas tu kita tengok situasi tu macam mana. Kenapa FJ nak ceritakan kisah ni? Sebab kisah ni merupakan kisah kejadian seram yang berlaku di jalan raya. Okay? Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok kisah ini. Okay? Okey baik, FJ telah pun buka dia punya website ni, iaitu tajuk dia panjang, iaitu siapa pernah lalu Jalan Muazzam Shah ke Chini. Pemuda ini nyaris kemalangan selepas memintas wanita tidak berwajah pada jam 1 pagi. Okey, ini satu pengalaman yang menarik lah. Okey, FJ bacakan saja dia punya petikan tersebut. Nanti kita ulas di hujung video, okey? Hati-hati kalau lalu di situ pada waktu malam. Jangan sampai ada benda menumpang macam saya kena. Pesan Kamarul ketika menceritakan pengalaman misterinya melalui Jalan Muazzam Shah ke Bandar Chini, Pahang. Masih terngiang-ngiang dalam benak fikirannya tentang kejadian menimpanya dan isteri yang ketika itu dalam perjalanan pulang ke kampung halaman mereka di Bandar Chini. Ini bukan kali pertama mereka menggunakan laluan itu, tetapi pada hari kejadian, kebetulan mereka melalui jalan itu pada jam 1 pagi. Malam itu perasaan kami cukup gembira dapat pulang ke kampung halaman kerana kami akan mengikat tali pertunangan selepas bercinta sejak alam persekolahan. Entah mengapa isteri yang pada ketika itu bakal isteri mencadangkan kami agar menggunakan laluan Muazzam ke Bandar Chini meskipun saya keberatan. Okay, kat situ ada gambar ditunjukkan. Gambar menunjukkan simpang laluan daripada Muazzam Shah ke Chini pada waktu siang lah, lebuh raya ni. Okay, bukan apa, jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi dan perasaan rindu kepada emak, ayah dan adik-beradik seperti memanggil-manggil untuk cepat pulang. Tetapi akhirnya saya akur juga, katanya. Memandangkan waktu sudah lewat, Kamarul berkata laluan agak sunyi selain tiada kenderaan lain pada waktu itu. Sedikit sebanyak dia tetap berasa tidak sedap dengan situasi itu. Okey. Dalam keadaan berhati-hati dan fokus kepada pemanduan, Kamarul berkata Nurul Aina tiba-tiba terlihat kelibat seorang wanita yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Kemudian dia ada dialog kat situ. Sayang, ada perempuan jalan kaki. Kesian saya tengok dia. Nak tumpangkan ke tak? Soal Nurul Aina kepada Kamarul. Bulu roma Kamarul sudah menegak, tetapi dia tetap bersangka baik walaupun mula terfikir bahawa wanita itu bukan manusia tetapi jelmaan makhluk halus. Kamarul memperlahankan kenderaannya apabila semakin mendekati wanita itu. Nurul Aina dengan berani membuka tingkap dan bertanya sama ada wanita itu ingin menumpang mereka ataupun tidak. Tetapi yang beliknya, apabila kenderaan kami semakin menghampirinya, semakin jauh pula perempuan itu berjalan. Puas kami cuba mengekori, ketika itu saya sudah mula berasa seram. Saya beristighfar sambil membaca Al-Fatihah dan Ayatul Kursi, ceritanya. Menyedari sesuatu yang tidak kena, Kamarul berkata dia bertindak memecut kenderaannya bagi memintas wanita itu dan alangkah terkejutnya apabila mendapati kelibat itu tidak mempunyai wajah. Kerana terlalu terkejut, kereta dipandunya memasuki laluan bertentangan dan hampir terbabas apabila sebuah kenderaan melalui kawasan itu. Alhamdulillah, saya cepat tersedar dan menarik steering untuk masuk kembali ke laluan kami. Kereta itu juga nasib baik tidak laju. Jika tidak, sudah pasti kami bergelar jenazah di malam pertunangan kami. Imbaunya terhadap kejadian yang berlaku 2 tahun lalu itu. Jadi sekarang dah 2001, 2020, 2019 kot kejadian ni. Mungkin kejadian ni berlaku pada 2019.
Okey, dalam situasi panik itu, Kamarul melihat wajah Nurul Aina pucat lesi yang terdiam dalam kereta sebelum dia mengambil keputusan untuk singgah di sebuah gerai di tepi jalan bagi menenangkan diri. Ketika berjalan ke arah gerai itu, pemiliknya memberitahu perniagaan mereka sudah ingin tutup dan Kamarul meminta kebenaran untuk berehat seketika sementara peniaga itu mengemas barang. Melihat keadaan Nurul Aina seperti hilang semangat, dia membaca beberapa potong ayat Al-Quran pada air botol yang dibawa sebelum menyapu airnya ke wajah wanita itu. Ketika semangatnya sudah kembali pulih, Nurul Aina seperti seakan-akan tidak percaya dengan apa mereka lihat kerana betul-betul menyangka wanita itu adalah manusia, katanya. Sempat berbual mengenai pengalaman ngeri itu bersama ahli keluarga selepas majlis pertunangan mereka. Kamarul memberitahu kisah wanita misteri itu bukan perkara baru. Sebaliknya, sudah lama pengguna jalan raya terserempak dengannya ketika melalui jalan Muazzam Shah ke Bandar Chini. Ada mengatakan kalau kita terus ikut di belakangnya dan tidak memotong, kenderaan dipandu akan terbabas atau merempuh kenderaan lain. Ia membuat kita lalai dan leka. Sebaik-baiknya jangan dikejar atau mengikorinya. Ia pengalaman yang akan saya dan isteri kenang sampai bila-bila. Okey, baik, ini adalah satu kisah yang kita tak pasti sure ataupun tidak, tapi selalunya laporan daripada M-Star ni dia ambil cerita daripada kisah yang orang ceritakan lah, pengalaman orang dan sebagainya. Jadi okey, cerita dia berkaitan dengan gangguan yang terdapat di Jalan Muazzam Shah menuju ke Chini. Okey, AJ kalau kalau map dekat Pahang, AJ tak berapa, memang bukan kata tak berapa lah, memang Pahang ni AJ pergi berapa kali dalam hidup? Rasa 2-3 kali, 4 kali macam tu lah kan. Itu pun pergi ke bandar-bandar utama dia lah, bandar Kuantan dan sebagainya. Waktu AJ pergi bandar Kuantan tu sebab AJ bawa budak hoki. Okay, AJ jadi pengurus pasukan hoki negeri Perak bawah 18. So waktu tu pergi kat situ naik bas. Lepas tu ada juga pergi sendiri dan sebagainya. Adalah beberapa ketika pergi ke Pahang ni, tapi jarang sangat lalu jalan kat Pahang ni. Okay, tapi kalau korang tanya maps tu, AJ tak pasti mana Muazzam Shah ni, di belah bawah kalau tak silap, sini di bahagian atas. Jadi cuba kita tengok. Okay, kita tengok dululah apa yang dia claim. Okay, apa yang dia claim daripada maps. Okey, AJ kalau nak tengok jalan mana-mana ke apa kan, AJ akan tengok daripada Instant Street View ni. Okey, Instant Street View ni dia AJ memang tengok daripada sini, AJ tak tengok Google Street. Okey, sebab apa AJ suka tengok kat Instant Street View ni? Sebab dia akan keluar gambar jalan tersebut lah yang diambil daripada Google. Okey, so kalau kita tengok dekat sini Muazzam Shah di bahagian bawah. Okey, bawah dia Bandar Tun Abdul Razak lah. Minta maaf lah, AJ punya maps berkaitan dengan daerah-daerah yang ada dekat Pahang ni memang tak berapa nak ni sangat sebab jarang pergi. Okay, jarang pergi dan jarang buat eksplorasi kat sana. Okay, seterusnya Chini. Okay, Chini ni di bahagian atas dia tulis Felda Chini. Okay, Felda Chini, Felda ke bandar sebenarnya tak pastilah. Jalan Bandar Chini. Okay, bandar kot. Okay, Felda tu besar, jadi dia kira kategori agak bandar lah juga kan. Okey, jadi dia daripada Muazzam Shah. Okey, Muazzam Shah tadi kat bawah nak pergi ke Chini. Okey, nak pergi ke Chini. Jadi apa yang kita lihat kat sini, dia ada jalan dalam. Okey, ada jalan dalam. Jalan dalam ni kalau ikut daripada street view ni sampai dekat ni je, Cawang Bomba SLT TUDM Bukit Ibam ni je. Lepas tu dia ada jalan dalam lah, jalan kecil. Okey, dia tulis jalan Chini yang boleh tembus ke Chini lah, ke Chini. Okay, tapi jalan ni AJ ingat agak rare lah sebab dia tak ada dalam, dia tak boleh kita tengok dalam Instant Street View ni. Dia tak keluar. Okay, dia tak keluar. Okay, jalan hutan ke apa ke, dia tak keluar benda ni sebab tak ada. Dan jalan dia lalu hutan kot. Tengok tak ada penempatan, tak ada kampung. Mungkin ada kampung sikit-sikit, tapi jalan dia jalan kena lalu lah waktu siang. AJ tak pasti, AJ tak nak claim apa-apa, tapi jalan kecil lah, mungkin jalan hutan. Okay, jauh juga tu jalan tu. Ok, satu lagi dia ada jalan sebelah kanan ni. Kalau korang tengok, ni jalan Lebuh Raya. Lebuh Raya Segamat Kuantan. Lepas tu masuk ke Sempang. Ada Sempang kat sini ni, Petronas Sempang Chini Bekan. Ok, AJ ingat kisah ni secara logik lah. Tadi pun dia ada mention kot, dia ada mention yang dia ada gambar situ, yang dalam yang tadi tu dia tunjuk gambar. Dia kata FJ tengok dekat gambar tu dia tulis Lebuh Raya. Jadi FJ ingat laluannya di sinilah. So kita tengok laluan dia kat sini.
Okay, Muazzam Shah ni jalan yang kecil lah. Dia nama lebuh raya tapi jalan kecil lah, satu kereta je boleh lepas. Okay, satu kereta je boleh lepas. So kita tengok dulu keadaan jalan tu, baru kita komen lah kot. Ada juga kampung-kampung lah kat situ. Okay, tapi jalan dia kalau kau tengok daripada view ni, kiri kanan ni banyak hutan lah. Walaupun ada kampung-kampung ke apa ke, kiri kanan ni banyak hutan dan sebagainya lah. Mungkin waktu malam jarang kereta melalui lah. Jadi ada logiknya di situ. Okay, ada logiknya di situ. Katakan, tapi dia tak bagi tahu di mana lokasi yang benar-benar terjadi di berdekatan dengan apa ke, dia tak bagi tahu lah. Kalau katakan contoh dia dah masuk Sempang ke, nak menuju ke Bandar Cini, okay? Okay, kat sini je nampak jalan yang kecil, lepas tu ada ladang kelapa sawit lah. Okay, ada ladang kelapa sawit. So jalan mungkin agak terpencil. Dalam realitinya mungkin, okay, dalam realitinya mungkin apa yang berlaku kejadian tu mungkin lebih benar lah apa yang dikisahkan ataupun disampaikan. Okay, dia ada felda-felda lah kat situ. Mungkin kawasan kelapa sawit. Jalan dia pun agak rare ni. Kalau kita tengok apa dia yang AJ tengok ni, jalan pun agak rare lah untuk dilalui pada waktu malam. So kembali semula kepada kisah tadi. Okey, baik, kembali semula kepada kisah tadi yang dikatakan dia nampak macam orang, kemudian apabila dia nak cuba mendekati orang tersebut ataupun perempuan tersebut, tak mendekati lah, maksudnya orang tu still jauh dan sebagainya. Ini perkara yang selalu orang ceritakan apabila kisah misteri ataupun seram yang diorang alami dekat jalan raya lah. Salah satunya mungkin orang cerita kenderaan ke, dia jumpa motor ke, dia jumpa kereta ke yang bila nak dekat tapi tak dekat-dekat. Okey, tu contoh. Okey, macam yang dalam cerita ni diceritakan orang, dia nampak dia cuba mendekati tapi tak dekat. Jadi apa yang AJ rasa kisah ni menarik ialah apabila kita lalu kat jalan-jalan seram, okey, kita akan nampak seperti orang lah. Orang, okey, kita akan nampak seperti orang. Dia bukannya hantu seketul lah. Kebiasaannya bukan hantu seketul, tapi kebiasaannya apabila orang kena ganggu kat jalan-jalan ni, kita akan nampak orang, kita akan nampak motor dan sebagainya. Okey, kemudian kalau dia kata tadi apabila dia memintas perempuan itu, dia melihat muka perempuan itu tidak ada. Okey, muka perempuan itu tidak ada. Dan okeylah, kita cuba untuk mendalami situasi tersebut. FJ tak rasa cerita tu tipu lah. Sebab kalau tengok daripada sudut jalan yang diceritakan ni pun agak rare ni. Kalau AJ ada kesempatan mungkin AJ boleh lalu. Tapi AJ pun tengok ni, okay, ni based on pandangan AJ yang selalu buat jalan seram lah, yang buat rakan. AJ rasa jalan ni pun bukan biasa-biasa juga ni kan. Kalau tengok tu, kalau orang luar ke apa ke, mungkin boleh kena ganggu dan sebagainya lah. Kalau ini pandangan awal AJ lah, AJ tak tahu, AJ tak pernah pergi. Dan katakanlah berkaitan dengan penampakan orang tak ada muka. Ada juga dulu masa AJ buat video, kita orang nampak macam sebelum ni pun AJ dah berapa kali dah keluar video tu kan, nampak ada orang berhenti tepi jalan, lepas tu dia keluar daripada kereta dia. Yang AJ cakap, AJ ingat dia pemburu tu. Dia kata kenapa datang lagi ke jalan ini. Okay, kenapa siap? Tak nampak siap muka dia. Ada orang? Tapi tak nampak muka dia. Pemburu. Kami ada nampak sebelah kiri tadi ada kenderaan dan ada orang berhenti turun. Tak sure lah pemburu ke apa ke. Waktu tu member pegang kamera. Okay, member pegang kamera, FJ bawa kereta. Jadi apabila FJ bawa kereta, FJ tengok sekadar macam tu lah. Okay, macam oh macam tu. Sebab nak tengok kat depan ni kan kereta apa yang kita bawa ni. Tapi member dia rakam video, dia pegang waktu tu, dia pegang kamera DJI Osmo Action ni. Okay, ada stand lah waktu tu dia pegang. Waktu awal-awal pergi Tasik Bedu dulu tu, alah kantoi dah beritahu kat mana kan. Dia pegang kamera macam ni lah dalam kereta tu, dia duduk bahagian penumpang. Lepas tu dia tengoklah ke arah kereta tersebut. Lepas tu dia ada mention kot, kalau tak silap lah, dia ada mention, dia kata muka tak nampak. Okey, lepas daripada kita orang pergi buat video tu, kita orang lepak tau. Kita orang lepak kat kedai apa semua kan. Ceritalah balik daripada awal apa yang berlaku dan sebagainya. Dia mention sekali lagi dalam masa kita orang tengah berbual tu, member kata orang yang duduk berdiri kat tepi jalan tu, muka dia tak ada, dia tak nampak. Sebab dia yang tengok tau, dia yang tengok. AJ waktu tu kita AJ sekadar tengok macam sekali imbas lah.
So FJ nampak orang, so letak kau lah macam tu kan. FJ tak adalah tengok dia betul-betul, tapi member dia kata dia tengok betul-betul sebab dia pegang kamera waktu tu. Dia tengok macam tu kan, dia duduk di belakang penumpang, dia tak payah fokus kepada jalan. Jadi dia kata muka tak ada. Tu dia punya pandangan tau, dia punya pandangan. Tapi waktu tu FJ mungkin boleh query lagi lah dia punya penampakan tu. Sebab FJ kata mungkin aku, waktu tu FJ cakap dengan dia, mungkin aku nampak dia pakai sweater kot. Okay, dia pakai sweater, faham tak? Dia pakai sweater, maksudnya dia pakai baju sejuk macam tu kan, dia tutup kepala dia macam tu. So bila kita tutup kepala dia pakai sweater, kita nampak macam dia tak ada muka lah. Okay, dia cakap lah kepada member macam tu. Tapi dia kata, kalau duduk dari sudut sisi pandang member, dia kata orang tu tak ada muka. Orang tu tak ada muka. Kalau dari sudut sisi pandang UJ, dia nampak kemungkinan orang tu dia pakai macam sweater, lepas tu tutup kepala macam tu kan. So sebab tu menyebabkan tak nampak. Ini pandangan UJ tau. So dua different pandangan lah. So macam yang tadi dia kisahkan, dia nampak apa, isteri dia nampak dan dia pun nampak dan sebagainya. Benda tu realiti lah. Dan AJ tak nafikan kalau benda tu berlaku betul-betul. Sebab kalau kebiasaannya orang yang tak bersedia, apabila dia melalui satu jalan yang jalan tu ada gangguan dan sebagainya, kemungkinan dia lebih mudah untuk diganggu lah. Untuk diganggu. Kalau macam AJ pergi ke sesuatu jalan, AJ dah buat persediaan dari sudut diri AJ sendirilah kan. Kenapa AJ kena buat persediaan? Sebab banyaklah benda yang AJ kena buat. Pasal kalau tak, AJ tak bersedia, sebab AJ ketua ekspedisi, lepas tu AJ driver, lepas tu AJ kena fikirkan macam mana konten tu nak dirakam, pastikan rakaman kamera tak bermasalah, macam-macam fikir dalam kepala. So kalau jadi apa-apa semua apa yang AJ nak kena buat, so nak tak nak, suka tak suka, AJ kenalah bersedia. Melainkan kalau AJ ni follow orang. Kalau AJ follow orang, mungkin AJ relax-relax lah, santai-santai kan. Ataupun AJ follow orang lain lah apa semua kan, AJ mungkin dah lah ya, dia ketua, dia leading, so apa-apa jadi dia uruskan. Tapi bila AJ yang bawa kereta episod Jalan Seram ni, AJ ketua dan sebagainya, AJ kalau jadi apa-apa AJ kena bersedia lah. Sebab tu AJ pergi jalan-jalan tu, kebiasaannya AJ telah pun bersedia kalau ada apa-apa sebarang kemungkinan dari sudut gangguan mistik ke, ataupun dari sudut gangguan yang betul-betul ke, kita dah plan lah nak buat apa. Macam AJ cakap tadi, AJ tengok dekat dalam Mr. Street View tu, AJ semua mark tau. Kalau AJ jalan nak pergi mana kan, AJ akan mark dulu mana tempat safe zone ke kalau berlaku apa-apa lah. Maksudnya kalau tiba-tiba kereta kena block ke apa kan, kalau penjenayah dan sebagainya, so kau nak lari mana balai polis terdekat, AJ akan riki. Bukan AJ pergi saja macam tu lah. AJ akan tengok. Sebab AJ tak pergi waktu siang, AJ tak pergi jalan dulu waktu siang, surround apa semua, malam baru jalan. AJ tak buat style itu lah. Kebiasaan jalan-jalan yang AJ pergi ni, AJ akan tengok daripada instant street view ni je. Lepas tu ready apa semua, go terus. Sebab nak apa orang kata, mengurangkan lagi persediaan itulah. Kalau AJ dah pergi lalu dan sebagainya, contoh AJ dah pergi lalu, katakanlah ada makhluk yang tinggal kat situ ataupun entities tu, dia dah tahu dah, dia dah cam dah kita ni siapa. Dan dia dah cam dia tu, budak ni mungkin ada ni kot, aku tak nak kacau lah. Dia nak buat rakaman malam ni, aku tak nak kacau lah. So AJ fikir macam tu lah. Jadi AJ tak pergi waktu siang kebiasaannya. AJ tak pergi riki waktu siang, tak pernah lalu. AJ akan terus lalu sekali shoot je. Okay, itu AJ punya pemikiran lah, tak sama dengan semua orang. Okay, jadi kisah tadi, siapa-siapa ada kisah seram lah, AJ nak pesan kat korang, kalau siapa yang ada kisah seram yang dekat Jalan Muazzam Shah ke, dekat Cini ke, yang boleh korang kongsikan, korang kongsikan. Sebab AJ nak tengok sama tak kisah seram yang korang alami dengan kisah seram yang diceritakan dalam website mistik ni. Kalau dia lebih kurang sama gangguan tu, iaitu nampak perempuan lalu, lepas tu nampak mungkin kejadian tak ada muka ke apa ke, sama juga lebih kurang, maksudnya cerita tu kuat. Ini yang FJ punya apa, FJ punya tujuan lah. FJ punya tujuan buat video ni, FJ dedahkan supaya siapa-siapa yang ada pengalaman, dia share apa orang pengalaman, dia cerita kat ruangan komen, kita dapat baca, kemudian kita dapat tahu, rupanya lebih kurang maksudnya mungkin jalan tu ada gangguan lah. Okay, FJ ingat sampai di sini saja untuk video malam ini. Okay, kalau korang ada cadangan yang menarik dan sebagainya, boleh DM FJ dekat Instagram. FJ akan tengok lah. Yang ini pun di-sharekan oleh salah seorang subscriber FJ yang hardcore lah. Dia kalau benda-benda apa semua, dia selalu update FJ kat DM. Terima kasih FJ ucapkan. Nanti insyaAllah akan datang, kalau ada kesempatan, FJ akan nak buat macam FJ punya ni lah, FJ punya baju ke, topi yang FJ punya logo ke apa kan.
ataupun cawan ke, kalau siapa-siapa yang selalu bagi respon yang baik, yang selalu bagi apa cadangan apa semua kan, yang selalulah yang tak ada mendatangkan masalah ke apa, AJ nak appreciate korang, AJ akan mungkin bagi hadiah-hadiah macam tu lah. Tapi sekarang tak boleh nak pergi sebab kita tengah PKP apa benda semua, Covid ni banyak-banyak, AJ tak boleh nak ke mana-mana sangat. Kalau nanti dah okey apa semua, boleh lah buat benda macam gift okay? Gift daripada FJ, nak buat FJ punya logo sendiri lah, logo FJ tu, okay? So sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video react yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.